Kembali bersiaran dalam Selamat Pagi Malaysia, segmen Kopi Panas. Kopi panas kita hari ini panas juga topiknya kerana kita nak cerita tentang duit. Duit. Duit ni sensitif bagi setengah-setengah orang. Duit ni dia boleh jadi benda bagus apabila kita simpan. Tetapi boleh jadi benda tak bagus kalau kita berhutang. Berhutang tu kalau dia boleh membunuh sehingga menitiskan air mata. Kahwin pun tak boleh. Nak kahwin pun tak jadi tak sebab cukup duit. Tak cukup duit. Orang sekarang kalau nak kahwin nak ada duit banyak. Dan hari ini Kopi Panas kita akan bercerita tentang pinjaman mudah lulus dengan pakar perunding hutang kita. Ke studio kita ada Encik Khairi Izzat. Selamat datang. Ni ada Kopi Panas ni betul-betul boleh minum tau. Cuma itulah bila pinjaman mudah lulus, adakah ia memberi kesan yang baik ataupun tidak? Sebab sekarang ni pinjam tu macam mudah aja berlaku. Betul. Tapi kesannya untuk jaga masa panjang itu yang kita nak bincangkan. Jadi benarkah kita sekarang ini mudah untuk meminjam wang? Thank you very much Mac dan juga Wan. Okay, saya suka untuk apa yang Wan katakan tadi. Senang dapat. Senang nak urus duit. Kalau kita pandai cipta duit. Kalau tak pandai nak cipta duit, maksudnya kita kena cari kerja dulu. Yang mana graduan-graduan pandai cari peluang untuk cari peluang pendapatan. Akan tetapi cipta duit sahaja tak cukup. Kita sebenarnya kena pandai urus duit. Itu yang berlaku apa yang Mac katakan tadi. Apabila senang sangat, adakah ia menyenangkan ataupun menyusahkan? Sebenarnya dia subjektif. Terutamanya kalau kita lihat anak-anak muda sekarang yang mana bila dia masuk saja sebagai penjawat awam, mudah sangat untuk dapatkan pinjaman. Jadi bila mereka tahu kelebihan tu ada, mereka gunakan. Start buat kesilapan yang pertama, iaitu tak boleh menyimpan, tapi disebabkan nak kahwin, gunakan duit pinjaman. Duit pinjaman ni kita boleh katakan sebenarnya adalah duit akan datang. Bila you pakai duit yang akan datang, so you akan sakit sekarang. Itulah dia. Tapi patutnya biar duit datang dulu. Duit datang dulu kan. Tetapi eagerness ataupun kehendak orang-orang yang baru bekerja ni kan, benda pertama yang akan dicari habis je dapat je scroll ijazah ataupun apa sahaja diploma dan sebagainya, mesti nak cari kereta. Betul. Dan apabila sekarang ni terma untuk meluluskan pinjaman kereta pun bukanlah susah. Tanpa slip gaji 30 pun boleh lulus. Betul. Tapi kesedaran terhadap orang muda begini, dia tak nampak kesan jangka masa panjang, tetapi kehendak dia pada waktu itu, bagaimana kita nak didik dia tu supaya dia tahu kehendak dia 10 tahun akan datang bahawa perkara ini sebenarnya kena ada pro and cost dia. Bagus soalan tu, Wan. So sebab itulah macam KA di dalam kita punya firma, kita bantu untuk mendidik final semester punya bakal graduan. Yang mana kita didik sebelum dia keluar, sebelum dia buat silap. Tapi sekarang ni macam mana pula kepada orang yang dah silap? Itulah tadi soalan, the eagerness tadi kan. So apa yang berlaku bila mereka eager dalam nak buat pinjaman, mereka dah buat pinjaman, so dia punya kesan dia tu akan buatkan dia manja nak buat pinjaman. Tetapi kan sebenarnya Wan dan Mac, kalau nak tahu, saya ni adalah experience dalam banking selama 8 tahun. Jadi sepanjang 8 tahun ni saya perhatikan bank ni sangat-sangat mencintai penjawat-penjawat awam terutamanya. Mencintai. Jadi ramai orang akan tergoda. Betul tak? Sebab macam Wan cakap tadi, macam mereka mudah dapat pinjaman kereta. Betul sangat. Sebenarnya kalau nak tahu, bank boleh bagi pinjaman kereta hanya menggunakan transkrip sahaja. Tak perlu kesik gaji pun. Jadi inilah satu kita nampak satu benda yang perlu diselesaikan. Jika mudah, dia mungkin boleh jadi menyusahkan. Kan? Sebab kalau kita lihat contoh tadi, mula-mula Mac cakap pasal kahwin, kemudian Wan cakap pasal kereta. Betul, itu sebenarnya kesilapan yang KA sendiri pernah buat. Kalau nak tahu, kisah hidup KA sekarang berumur 31 tahun. Dalam sepanjang KA di dalam financial institution sekalipun, kita juga buat silap. Sebab godaan. Mula dengan kad kreditnya, personal loannya, keretanya, lepas tu kereta bersilih ganti dan last sekali beli rumah pun tanpa ada ilmu. So kesan dia adalah jangka masa panjang dan sangat-sangat lama untuk KA recover. Jadi itulah kenapa kita bersama hari ini pada KA nak berkongsi tentang macam mana cara kita sebenarnya boleh berhutang tetapi kena ada ilmu, dan jika dah tersalah, ada cara-cara dan strategi yang kita nak dikongsikan nanti. Selalunya orang yang membuat pinjaman ini, kalau tadi kita katakan jangan mudah tergoda dengan tawaran yang macam-macam ini. Tapi
dalam situasi tertentu, kadang-kadang kita memang terpaksa pinjam. Bagus. Tak ada pilihan. Mungkin itu saja cara terbaik daripada kita berbincang dengan orang yang tidak sepatutnya, yang mungkin memudaratkan lagi. Jadi kita buat pinjaman dengan bank dan sebagainya. Jadi bagaimana kaedah terbaik untuk kita kalau terpaksa juga kena pinjam duit? Adakah kita perlu berbelanja kesemuanya sekali ataupun kita perlu juga menyimpan pinjaman itu? Macam mana? Baik. So thank you Mac, sangat bagus, sangat bagus. Okey, satu konsep dia panggil sebagai OPM, other people's money. So kalau macam kita tak ada duit, okey, contoh tadi kita terpaksa, contoh ada peluang satu tanah yang murah sangat. So macam mana kita nak beli? Kan itu pelaburan, bagus. So sebenarnya dalam posisi macam ni diharuskan untuk dapatkan pinjaman, tetapi harus diingat kena survey betul-betul sebab di dalam Malaysia ni ada banyak bank. Kalau Islamic Bank kita ada 16 setakat sekarang. So sebenarnya kena bandingkan rate-rate tu. Yang mana sebenarnya kita boleh dapat serendah 3.5% berbanding di kebanyakan orang yang nak instant. Biasanya akan ada beberapa buah bank yang tawarkan instant 24 jam, sejam, 5 minit pun boleh. Masuk IC tetap dapat 50,000. Okey, tapi untuk menjawab macam mana? Okey. Macam mana kita nak recover sebenarnya boleh, tapi kita kena rancang dulu. Contoh, kita nak ambil satu pinjaman lagi 2 minggu. So macam mana kita nak cari kaedah lain untuk make sure pinjaman ni tadi ditutup lebih awal. Jadi itu yang saya kongsikan juga. Kita ada beberapa alat-alat yang daripada bank juga yang kita gunakan untuk tutup. Sebagai contoh, orang akan ambil pinjaman peribadi berapa tahun? 10, betul. Mac ada dengar juga kawan-kawan ke? Dalam 5 tahun, betul. So kebanyakannya swasta akan ambil pinjaman selama 5 tahun. Manakala penjawat awam 10 tahun. So kita ada satu kaedah yang mana kita menggunakan OPM tadi, others people money, untuk make sure yang 5 tahun ni boleh dipendekkan sehingga 3 tahun ataupun 2 tahun. Manakala yang 10 tahun kita boleh pendekkan pula sampai 4 tahun. So ini adalah testimoni yang banyak yang kita dapat sepanjang kita bantu orang setahun lebih ni. Yang mana baru-baru ni pensyarah daripada Sarawak datang bertemu dengan KA, yang mana KA tunjukkan dia daripada dia start dengan ada pinjaman wang belisin yang 3 tahun dah. Orang kata kad tu tak ada kat tangan dia. Ya, kan? Pinjam 11,000. Puan berapa puan pinjam? 11,000. Puan dah bayar berapa lama? 3 tahun. So KA kaji, kalau 1,000 kali 36 bulan bermaksud 36,000. Tapi bila KA nak bantu untuk dapatkan funder yang bayar balik untuk jumlah pinjaman wang belisin tadi tu, tanya-tanya rupanya 40,000. Jadi nasib baiklah kami ni di KA Consultancy kita ada berkolaborasi dengan NGO. So kita dapatkan balik hak dia. Okay? So kita bayar 11,000 sahaja. So itu kita start dengan kita bantu dia untuk pulihkan dia punya kewangan tadi, dah tersalah ambil dengan pinjaman wang belisin. Kerana rupanya bila kita cek, kereta dia kena tarik. Kereta dia kena tarik. Lepas tu kad kredit dia pun dah 3 bulan tak terbayar. Jadi Alhamdulillah dengan kita ada beberapa connection dan kita faham tentang credit writing di dalam banking. So kita bantu dia buat paperwork, propose kepada bank, mengatakan yang bahawa tujuan dia ambil pinjaman ni adalah untuk memulihkan balik. Bukannya seperti mana kita tengok ramai orang ada istilah gali lubang, tutup lubang. Kan? Jadi gali lubang tutup lubang ni pada KA orang akan ambil tindakan yang singkat bila dia rasa tertekan. Tapi alhamdulillah yang apa yang berlaku pada pensyarah ni, dia rasa dah bosan. Asyik pinjaman lagi 2-3 tahun overlap. Kerja untuk bayar hutang. Dia betul-betul overlap. Itu lama-lama dia kata lagi lama kerja lagi banyak hutang. Dan yang memeranjatkan apa yang berlaku pada dia adalah setakat umur dia 45 tahun, dia telah mengumpul pinjaman peribadi sebanyak 500,000. Mengumpul pinjaman peribadi? 5,5 juta. Sebab apa? Sebab sekali naik gaji, nak bayar, dia buat loan lain. Betul. Saya top up dia. Betul. So, situasi canggih. itu sentiasa akan berlaku. Betul. Kerana saya juga ada teman-teman ataupun kenalan rapat yang melakukan perkara tersebut. Seawal umur 23-24 tahun, dah ada 3 kad kredit semua over limit. Betul, sangat betul. Semua disebabkan oleh pinjaman mudah lulus ini kerana ia menjanjikan pelbagai, orang kata menanam tebu di pinggir bibir.
manis tu. Banyak lagi kita nak kongsikan sebenarnya tentang selepas ini. Mungkin selepas ini kita akan undang lagi KA untuk bersama dengan kami. Mungkin ruang itu tidak banyak untuk kita berbicara sekarang. Kita ada banyak lagi sebenarnya cerita pasal duit ni. Jadi pada anda mungkin boleh ikuti ikuti khairyaizat.com ada ataupun tips Facebook. Dan juga saya punya Facebook page di Khairi Aizat, yang mana saya banyak berkongsi tips-tips secara percuma. Dan anda juga boleh layari saya punya laman web, yang mana saya ada sediakan butang untuk dapatkan konsultasi percuma. Baik. Terima kasih kerana bersama dengan kami dalam Kopi Panas hari ini. Pinjaman mudah lulus, tapi jangan sampai anda memudaratkan diri sendiri. Jangan pinjam duit untuk kahwin. Dia mungkin menyenangkan, tapi kalau tersalah guna dia akan jadi menyusahkan. Betul. Kerana itulah kita ada segmen Kopi Panas.